Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Itu masih lagi di bawah tajuk wang. Di dalam standard kandungan yang terakhir di dalam tajuk wang iaitu penyelesaian masalah. Kita lihat contoh yang pertama. Pada bulan Julai, Anli membayar yuran pengajian anaknya sebanyak RM27,000 menggunakan wang simpanannya berjumlah RM85,600.40 sen. Pada bulan Ogos, dia memasukkan cek bernilai RM33,565 ke dalam akaunnya. Berapakah baki terkini akaunnya? Okay, soalan ni saya ambil daripada buku teks. Okey, boleh rujuk buku teks, buku surat 129. Okey, dalam buku teks tu pun dia dah ada tunjuk macam mana untuk mencari jawapan. Okey, di sini saya akan tunjuk kaedah yang lain sikit daripada buku teks. Okey, kita akan selesaikan ayat demi ayat. Kita akan baca satu ayat, tengok maklumat apa yang dibagi dan kita cuba selesaikan. Okay, dah siap ayat yang pertama, pergi ayat yang kedua dan seterusnya. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Pada bulan Julai, Andi membayar yuran pengajian anaknya sebanyak RM27,000 menggunakan wang simpanannya berjumlah RM85,600.40. Okey, kat sini kita tengok dia membayar yuran pengajian anaknya menggunakan wang simpanannya. Okay, kita kena faham apa yang ayat ni nak bagi tahu kita. Okey, membayar kat sini. Okey, kata kunci dia membayar di sini. Bila membayar, maksudnya duit dia akan jadi berkurang. Bila duit dia berkurang, itu adalah operasi tolak. Okey, jadi banyak mana duit dia berkurang? Sebanyak RM27,000. Daripada berapa? Daripada jumlah wang simpanan dia iaitu sebanyak RM85,600.40. Jadi ayat matematik dia RM85,600.40 tolak RM27,000. Okey, ini daripada ayat yang pertama. Ini kita dapat bina satu ayat matematik. Kita selesaikan dulu yang ini. Okey. Okey, bila dah dapat jawapan, okey, kita lihat ayat yang kedua. Pada bulan Ogos, dia memasukkan cek bernilai RM33,565 ke dalam akaunnya. Berapakah baki terkini akaunnya? Okey, tadi ayat yang pertama tadi, dia dah duit simpanan dia RM85,600.40. Dia dah guna RM27,000. Jadi duit yang tinggal dalam akaun dia adalah sebanyak RM58,600.40. Okey. Dia dah guna duit dia dan baki dalam akaun dia setelah digunakan tinggal sebanyak RM58,600.40. Lepas tu pada bulan Ogos dia masukkan cek bernilai RM33,566 ke dalam akaunnya. Memasukkan. Kat sini memasukkan kata kunci dia. Bila masuk, duit dia akan jadi banyak. Bila banyak adalah operasi tambah. Okey, memasukkan RM33,665 ke dalam akaunnya. Dalam akaun dia, akaun yang tadilah, wang simpanan dia tadi. Jadi dalam akaun simpanan dia yang dah tolak, yang dia dah guna tadi, okey, adalah sebanyak RM58,600.40. Okey, jadi ayat ni apa yang perlu kita buat? Okey, kita perlu tambahkan RM58,600 ni dengan RM33,565 ni. Okey, ni ayat matematik dia untuk soalan ayat yang kedua. Jadi kita tambahkan RM33,565
tambahkan dengan RM68,600.40. Okey. Buat pengiraan. Okey, dan jawapan dia adalah RM92,165.40. Okey, soalan dia pada kehendak soalan dia, berapakah baki terkini akaunnya? Jadi kita dah kira dah tadi, dia dah masukkan cek ke dalam akaun dia. Jadi baki terkini dia sekarang ni adalah RM92,165.40. Itulah jawapan dia. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang kedua. Kos pemasangan kamera liter tertutup di sebuah rumah kedai ialah RM2,750. Berapakah kos pemasangan yang sama di 8 buah rumah kedai? Okey, soalan ni boleh rujuk dalam buku teks, muka surat 130. Kalau kita lihat dalam buku teks ni, dia guna kaedah bar. Okey. Kat sini saya akan guna kaedah kadaran. Okey, sama seperti soalan yang pertama tadi, kita akan selesaikan satu ayat. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Kos pemasangan kamera liter tertutup di sebuah rumah kedai ialah RM2,750. Okey. Di ayat pertama ni dia nak bagi tahu kita dia pasang di sebuah rumah kedai, harga dia RM2,750. Okey, ini maklumat yang dia bagi kat kita. Sebuah rumah berharga RM2,750. Ini maklumat yang dia bagi kat kita dan kita akan tulis dalam bentuk kadaran. Satu buah bersamaan dengan RM2,750. Okey. Ini soalan yang kedua, berapakah kos pemasangan yang sama di 8 buah rumah kedai? Kali ni dia nak 8 buah rumah kedai. Okey, satu buah RM2,750. Kalau 8 buah bersamaan dengan berapa ringgit? Yang ni yang kita nak cari. Okey, macam mana nak buat? Okey. Daripada atas ni. Ni anak panah dia. Daripada ringgit pergi ke bawah. Jadi apa yang sebelah kanan ni buat, hak yang sebelah kiri ni akan ikut. Okey, kalau anak panah dia ke bawah, jadi hak yang sebelah kiri ni anak panah dia pun akan ke bawah juga. Okey. Apa yang sebelah kiri buat, sebelah kanan buat. Apa yang sebelah kanan buat, sebelah kiri akan buat. Dia akan ikut. Okey, jadi 2,750 pergi ke tempat sifar. Yang bawah dia. Sebelah dia tu satu buah pergi ke 8. Macam mana satu nak jadikan 8? Okey. Ini kita akan guna operasi darab atau bahagi sahaja. Okey. 1 nak jadi 8. Kita akan guna operasi darab. Sebab 1 kecil nak jadi besar kena darab. Kalau besar nak jadi kecil, kita akan bahagi. Okey, 1 nak jadi 8, kita akan guna operasi darab, iaitu 1 darab 8. Jadi hasil dia 8. Jadi kalau sebelah kiri ni darab 8, jadi yang berada sebelah kanan pun dia akan darab 8. Jadi ayat matematik kita boleh dapat di sini. Nak dapat yang bawah tempat kosong tu, okey, 2,750 darab dengan 8. Itulah ayat matematik dia. Jadi dapat ayat matematik, kita boleh buat pengiraan. Okey. Ini guna kaedah ulat. Okey, dah dapat jawapan dia 22,000. Timbul RM, jangan tinggal. Kalau tidak, itu tidak melambangkan adalah nilai wang. Okey. Jadi jawapan dia adalah RM22,000.